Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah kita akan sambung tajuk sunnatullah bahagian yang kedua. Okey. Bab yang kedua ni, bahagian yang kedua ni menceritakan sunnatullah berasaskan kepada konsep sebab, musabab dan akibat. Okey, contohnya kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibal وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. Maksud ayat ini dikata, tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian dia menjadi tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya, dan Allah pula menurunkan hujan batu dari langit daripada gumpalan awan besar, lalu dia menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dia kehendaki, serta menjauhkan daripada sesiapa yang dia kehendaki. Sinaran kilat yang terpancar dari awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatannya. Daripada ayat ni kita dapat simpulkan, ada menceritakan tentang proses macam mana hujan tu boleh berlaku dalam Quran sendiri. Lebih kurang macam yang sains dapat hari ni, begitulah Allah ceritakan cerita kejadian hujan. Ada awan, macam mana proses dia yang berlaku sehingga menyebabkan turunnya hujan. Ini adalah sunnatullah. Seterusnya, kepentingan mengkaji dan meneliti sejarah umat terdahulu. Yang pertama, kita dapat kenal pasti sebab kejayaan umat terdahulu. Bila kita kaji, kita meneliti, kita akan jumpa macam mana umat-umat terdahulu tu boleh berjaya. Kita tengok yang pertama, contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa sebab dia berjaya? Menyimpan bekalan semasa musim menuai atas nasihat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sebab dia berjaya menyimpan. Akibat dia apa? Selamat menghadapi kemarau panjang selama 7 tahun. Ni kisah Nabi Yusuf. Dia ni boleh mentafsir mimpi. Mimpi yang menceritakan bahawa akan datang nanti 7 tahun kemarau yang panjang. Sebab tu dia sempat untuk membuat bekalan, menyimpan bekalan untuk menghadapi 7 tahun yang kemarau tersebut. Kemudian contoh yang kedua, Talut dan tenteranya. Sebab kejayaan, mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan tubuh yang kuat. Tu sebab dia berjaya. Akibat dia dapat menewaskan tentera Jalut yang ramai. Itu akibat dia. Macam mana dia boleh berjaya? Sebab dia ada kelebihan ilmu dan tubuh badan yang kuat, dan dia berjaya menewaskan tentera Jalut. Yang kedua, dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Yang tadi sebab berjaya, yang ni sebab musnah. Apa sebab dia? Kita tengok contoh yang pertama, kaum Samud, iaitu kaum Nabi Saleh. Sebab musnah kenapa? Sebab dia orang ni bersifat angkuh dan menuduh Nabi Saleh sebagai pendusta. Ni sebab dia orang ni sombong sangat, angkuh, takabur. Dan dia pula kata Nabi Saleh tu yang Allah hantar kepada mereka sebagai penipu, pendusta, pembohong. Tu dia. Akibat dia apa? Dibinasakan dengan petir dan gempa bumi yang dahsyat. Kita minta jauhlah daripada bersifat seperti kaum Thamud ni. Yang kedua, kaum Lut. Umat Nabi Lut alaihissalam engkar perintah Allah. Sebab kemusnahan dia ialah dia engkar dengan perintah Allah dengan mengamalkan homoseks. Wal-iyyazubillah. Akibat dia apa? Dibinasakan dengan Allah menterbalikkan bumi mereka. Sebab dia ni antara dua sebab berpunca daripada engkar dengan perintah Nabi, perintah Rasul, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesan memahami sunnatullah. Yang pertama, kita yakin setiap yang berlaku dalam kehidupan mengikut ketetapan dan kehendak Allah yang maha bijaksana.
Ni antara kesan dia. Dia akan yakin setiap yang berlaku dalam hidup ni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang kedua, merancang strategi dengan teliti dalam setiap tindakan untuk mencapai kejayaan. Jangan sekadar bulat-bulat kita berserah, tapi Allah suruh kita berusaha dan merancang strategi. Yang ketiga, menerima ketetapan Allah dengan bersikap positif dalam semua keadaan. Yang keempat, mengkaji dan menyelidiki kejadian alam untuk pembangunan dan kemajuan umat Islam. Tak salah ya. Tak salah kita nak mengkaji dan menyelidik apa yang berlaku dalam alam ini. Okey? Sebab akhir sekali dia akan kembali kepada Allah juga. Yang kelima, membentuk hati, membentuk jati diri dan semangat jihad yang tinggi dalam berdepan dengan cabaran kehidupan. Kita tak tahu apa nasib kita akan datang, tapi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah kuatkan semangat kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Okey, dan yang terakhir, pengajaran ayat. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah telah mengatur hidup manusia sesuai dengan peraturan dan ketetapannya. Allah ni dia maha segala-galanya. Yes, semua berkaitan dengan hidup kita ni telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita adalah menjadi pengembara di muka bumi supaya dapat mengetahui dan menyelidiki sunnatullah. Kita sebenarnya adalah pengembara. Okay, orang yang berjalan. Pengembara ni tahulah kan. Hidup kita ni ibarat satu perjalanan. Dan dalam perjalanan kita ni kita akan jumpa macam-macam, termasuklah kita menyelidik sunnatullah. Yang ketiga, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi pedoman dalam hidup kita. Yang ni kita kena belajar sejarah-sejarah dulu. Kadang-kadang sejarah ni dia berulang kembali. Jangan mengikut jejak langkah umat-umat terdahulu yang telah melakukan kesalahan yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Tu maksud dia, kita kena selidik, kaji sejarah terdahulu supaya kita tidak mengulangi benda yang sama. Dan yang terakhir, saya ambil yang keempat, kita hendaklah meyakini bahawa Al-Quran ialah petunjuk ke arah kebenaran bagi orang yang beriman dan bertakwa. Quran ni kok mana sekalipun dia tak akan datangkan suatu benda yang sia-sia. Dalam Quran pun ada sejarah yang diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa yang berlaku satu ketika dulu. Apa tujuan dia? Kita ambil iktibar, kita jangan ikut perangai-perangai yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.